Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zaf Vlog. So hari ni kita bersama dengan dua tetamu istimewa daripada Majlis Pengkritik Filem Kuala Lumpur, iaitu Zaim Yusof dan juga Fadli. Boleh perkenalkan diri, nama, daripada mana dan siapa korang sebenarnya? Okey, silakan. Fadli dululah. Ni Fadli Fats, tonton filem blogspot.com. Zaim Yusof. Kalau di Twitter Zaim Yusof 67. Kalau di blog zaimterbang.blogspot.com. Alright. Kami berdua daripada Majlis Pengkritik Filem Kuala Lumpur lah. Kalau dari segi organisasi. Diorang ni kira macam kalau nak kritik filem tu memang beratus layer diorang kupas macam ni lah diorang ni. Diorang ni lagi detail daripada Zaf. Okey, untuk topik yang pertama adalah ending. Zaf tengok dekat social media ramai gila yang pening dengan ending filem ni, yang tak faham kenapa tiba-tiba ni lagi hidup, kenapa dia ni ada lagi, siapakah Tok, siapakah pemburu. So hari ni kita nak bincangkan tentang ending dia dulu supaya kita boleh grab attention korang lah. Okey, ending dia yang paling utama aku jumpa itu macam mana Along boleh hidup balik. Along boleh hidup balik. Dan dia bunuh mak dia bakar rumah semua tu kan. So macam mana dia boleh hidup balik? Dia sebenarnya kita balik kepada tradisi filem-filem berkenaan dengan horror lah. Di mana kalau kita tengok kebanyakannya kita cakap pasal isu rasuk lah kan. Rasuk. So actually ada satu perkataan daripada Tok kalau kita perasan yang dia bercakap dengan si Angah. Dia ada bercakap dengan Angah yang Angah bagi tahu tak Tok dekat raya tu. Dia cakap dia kata kejahatan kita ni berada dalam kawasan yang banyak orang jahat. Jadi Tok beritahu jangan risau, memang apa yang kejahatan tu memang ada di sekeliling, tapi mereka tidak akan dapat mencederakan kau melainkan melalui manusia. Dekat situ ada satu hint yang besar di mana sebenarnya iblis ataupun syaitan tu menggunakan manusia ini sebagai vessel ataupun bekas untuk dia masuk dan mencederakan siapa yang hendak dicederakan dan binasakan lah. So maknanya Along masa penghujung tu yang dia pergi bakar rumah tu, itu telah dirasuk lah. Itu bukan Along yang sebenar, itu adalah Along yang telah menjadi ejen iblis. So jasad dan juga roh Along memang nak mati lah. Yes. Sebab itu sebab tu kalau kita tengok waktu Angah dikelar oleh pemburu. Kemudian pemburu pula dibunuh, tombak oleh mak dia. Waktu tu selepas scene itu ada satu scene di mana Angah pandang kepada kamera, Along di belakang dalam pakaian yang bersih. Bermaksud roh Along dan roh Angah telah bertemu di alam abadi. Hakikat mereka yang sebenar. Tapi Along yang datang ke rumah itu adalah merupakan ejen iblis sebab jasad dia dah hilang. Roh dia dah hilang, jasad dia tu dibangkitkan oleh iblis. Sebenarnya iblis tu langsung tak dapat capai dan kita dah tahu Atok tu ialah iblis. Ya, dengan jelas. Ada satu babak yang mana dengan jelas iblis delay dia di sangkar atau di rumah dia. Dia melihat ke belakang dan dia lihat ada seseorang wanita budak kecil dekat atas gunung. Itu adalah roh Along. Roh Along yang dia tak dapat capai. Itu sebenarnya. Dan yang menarik itu bila dia sendiri mengakui yang setiap roh itu sama ada naik ke langit ataupun jatuh ke bumi. Itu menunjukkan bahawa roh Along sebagai seorang manusia yang masih lagi dalam keadaan fitrah, yang dia baru saja haid kan. Dia baru saja datang bulan, menunjukkan dia kembali kepada Tuhan dalam keadaan diri dia fitrah. Jadi jasad dia tu akan naik ke syurga. Jadi dia itu aku tak terfikir masa kan baru datang period kan. Macam lepas tu dia mati macam gila. Di masa tu maksud dia roh dia dah diangkat ke langit lah sebab. Dia satu hal dia kena jelas yang filem roh ni dengan beranilah dia menjadi antithesis atau mendepani filem-filem seram barat dengan jelas. Sebab kalau kita faham dalam filem seram barat selalunya hal sementara dan abadi itu banyak dipersoal atau dikaitkan dengan isu-isu modernis. Alamak, ni dah besar sikit. Sebab orang-orang barat lepas orang pecahkan agama, antara agama dengan sains, mereka banyak cuba memikirkan, rasionalkan apakah benar kita ada roh, apakah benar manusia ini kalau sudah meninggal tidak ada apa-apa lagi. Jadi persoalan-soalan kalau kita tengok dalam kebanyakan filem-filem barat, selalunya lah adanya wujud kematian dan kebangkitan semula. Seperti mana kalau tahulah kalau ikut tradisi Kristianiti kan. Jadi ini macam kebiasaan dalam filem-filem barat. Zombie
sebagai contoh dan Vampire Dracula. Hidup balik Malah kan, kalau kan? kita tengok konteks sekarang dia lebih sains sikit. Bila mana kehancuran berlaku, mesti ada satu setting yang baru. Post apocalyptic kan. Contoh macam dalam cerita The Hunger Games, dalam Snowpiercer, you know, dalam Divergence. Jadi mereka tidak percaya bahawa selepas kita mati itu adalah abadi. Mereka tak percaya tu. Mereka percaya selepas kita mati ada benda lain. Benda lain. Jadi dalam ruang tradisi mereka juga, kalau tidak salah saya, mereka juga menyatakan kalau contohnya kalaulah jasad atau individu itu dah sesat, dia akan orang kata mati dalam keadaan yang sesat-sesatnya dan bersama-sama dengan syaitan di neraka nanti. Itu tradisi diorang Jadi itu keabadian yang diorang fahami lah dari sisi itu. Ini sangat-sangat berbeza dengan Islam dan itu yang kita kena faham dalam filem ini yang bagi saya sangat bijaksana. Yang dia menunjukkan syaitan boleh buat apa pun tapi yang menentukan tu tetap manusia. Dan manusia lah yang menentukan yang adakah dia akan terkancah masuk ke dalam neraka perangkap syaitan atau ke arah syurga atau keabadian yang lebih elok. Tapi persoalannya tetap syaitan tidak ada hakikat atau kuasa untuk memekam roh manusia. Dan itu yang jadikan tagline filem ni. Yes, dan yang menarik ialah kejahatan syaitan ni, dia kalau kita manusia jahat, kita memang nak musnahkan orang tu. Tapi syaitan bila dia jahat, dia beritahu aku pun nak buat jahat ni, tapi dalam bersama kebenaran ni macam ni. Jadi kepada engkau lah aku nak pilih mana satu. Jahat tak? Itulah yang ni. Dan yang menarik lagi, kalau kita perhatikan macam pemburu. Okay, pemburu dalam ni adalah merupakan orang yang tersesat jugalah. Pemburu kalau kita tengok mata dia sebelah macam buta kan. Kalau kita tengok tradisi yang paling dekat dengan kita, dekat dengan dia Dajjal lah. Dan Dajjal tidak adalah merupakan antichrist ataupun arti kata lain adalah merupakan agent iblis atau pembohong. Dan yang menariknya lagi, Dajjal di sini bukan Dajjal yang sebenar. Sebab Dajjal yang sebenar dia tahu diri dia macam iblis. Macam iblis tahu aku datang ke dunia ni memang aku nak selesaikan manusia. Dajjal pun dalam hadis kalau kita tengok dia tahu yang dia memang nak menyelesaikan manusia. Tapi dalam ada hadis yang lain menyatakan betapa sebelum Dajjal besar muncul akan muncul Dajjal-Dajjal yang kecil. So antara Dajjal-Dajjal yang kecil ni adalah sepuluh lah. Yang mana mereka sebenarnya diberi pilihan oleh Tuhan untuk ini jalan yang baik, ini jalan yang tidak baik. Jadi bergantunglah kepada kau nak pilih mana satu. Sama ada kau nak terus terperangkap dalam kancah syaitan tu ataupun kau nak memilih apa yang disebut sebagai keabadian. Okey, kita berbalik kepada filem ni punya setting yang simple balik sebab dia dah complicated. Okey, ramai yang tanya juga. So Tok tu siapa sebenarnya? Sampai sudah kalau kita dah cerita pasal setan semua ni kan, still ramai yang bertanya, siapakah Tok? Adakah dia iblis? Adakah dia bidadari ke malaikat ke apa ke? So macam mana? Misalnya Tok adalah iblis lah. Obviously iblis. Dia boleh jelma dalam macam-macam bentuk. Dan kita lihat jelas sekali masa sewaktu iblis sebab tu Tok memperkatakan tentang hal-hal yang besar. Contohnya macam dia cakap pasal tak perlu kesal apa yang lepas, jangan khayal dengan yang sementara itu milik kami. Dia kan merundung dalam bekas tu kan. Dan dalam bekas tu adalah wajah yang sangat hodoh dan macam mak lampir punya style kan. So itulah wajah hakikat iblis. Dan apa yang dia nampak yang wajah wanita yang isteri ke-6 tu adalah wajah yang dia jelmakan. Dan yang lagi menarik masa scene akhir tu juga, kalau kita tengok Tok kecil dan di belakangnya itu ada bayang-bayang yang sangat besar. Itulah persepsi pemburu atau kita sebagai manusia terhadap iblis. Kita rasa iblis ni besar sangat. Sebab tu dia ada sebut kau lebih berkuasa. Betul tak? Itu adalah persepsi dia. Tapi hakikat dia sebenarnya iblis ni kecil je. Malah iblis mengakui aku sebenarnya kecil je. Malah aku hanya boleh berbisik, aku bukan mempengaruh pun. Kau yang menurut. Dan itulah perangai iblis yang mana dia dah mengacu-ngacu kita untuk buat jahat. Lepas tu dia lepas tangan. It's you not me. Tapi mungkin orang agak tersesat. Untuk yang boleh tersesat sebab akhirnya dia bagi khutbah. Bayangkan seorang iblis memberi khutbah, tapi kena bayangkan satu hal, dia memberi khutbah kepada orang yang sesat. Dan itulah yang berlaku di dalam neraka nanti, sebagaimana menurut surah Ibrahim ayat 22-23, di mana iblis dia memberi khutbah kepada ahli-ahli neraka. Boleh cek. Serius. Dan dia menyatakan benda yang sama, which is dia kata kau memang menurut aku tak bersalah dalam hal ini, kau yang ikut aku, kau yang menzalimi diri aku sendiri. So sebab tu saya dalam Twitter saya pun saya sebut yang kata memang ada parallel yang sangat jelas yang bahawa khutbah Tok itu adalah merupakan khutbah iblis di neraka. Dan betul lah macam Pak cakap tadi, dia memberi khutbah kepada orang yang sesat.
So dia kata, nah this is the revelation. Nah, itulah. Okey. Kita berbalik kepada karakter-karakter tersebut kan. Setiap karakter yang ada kan dalam filem ni sikit je punya wataknya dia. 6 orang saja. So boleh tak kalau korang boleh terangkan apakah maksud di sebalik setiap karakter ni? Apa yang diorang membawa dan membawa mesej kepada filem ni? Kita bercakap tentang watak-watak dalam ni. Okey, ada satu kritikan lah kan terhadap Raw. Termasuk daripada kawan-kawan kita yang pernah tonton di festival lah, di festival di luar negara, di Singapura, di Indonesia, yang menyatakan bahawa watak seperti pemburu dan sebagainya tak cukup. Maksud dia rasa perlu lagi explanation. Dan ada watak-watak lain pun kata perlu lagi explanation apa yang sebenarnya terjadi supaya mereka dapat lebih banyak gambaran. Tapi saya secara peribadi tidak setuju lah dengan benda tu. Sebab tujuan filem ini secara jelas adalah merupakan satu alegori. Alegori ni adalah merupakan himpunan cerita, sebuah cerita yang berdasarkan metafora ataupun simbol-simbol. Jadi simbol-simbol ini, bila kita cakap tentang suatu simbol, dia hanya akan bercakap di satu pandangan saja. Kita tak boleh nak cerita keseluruhan pandangan itu. Contohnya macam kalau kita cakap pasal bunga raya, kita cakap pasal warna merah dia. Kita tak cerita pasal bunga raya ni tumbuh dekat mana dan sebagainya. Kita tu tak perlu, sebab dalam konteks cerita tu yang diperlukan adalah merahnya bunga raya tu, contohlah. So dalam konteks ini, kita dah lihat apa yang diperlukan dalam filem ini adalah untuk menggambarkan ciri-ciri manusia yang berbeza. Maksud dia kita sebagai penonton boleh jadi mak, kita sebagai penonton boleh jadi angah, kita sebagai penonton boleh jadi even along, adik maupun pemburu lah, berdasarkan karakter. Tok obviously tak lah kan. Tok. Okey, ini menarik. Siapa nak jadi Tok? Siapa nak jadi Tok? Boleh lah kalau siapa yang nak mengelarkan diri kan. Okey. Poin ni ialah ada orang yang mungkin seperti mak, iaitu seorang wanita yang ditinggalkan oleh ataupun yang kehilangan orang yang melindunginya, dan dia terpaksa mempertahankan keluarga dia daripada pelbagai kecelaluan dan kekeliruan. Mungkin ada orang juga seperti Angah. Angah ni adalah merupakan seorang budak yang naif, yang tak tahu apa-apa, yang hanya tahu nak lapar, nak cari makan dan nak bermain, dan masih mempunyai fitrah. Sebagai contohnya, kalau kita tengok macam mana Angah ketika waktu Tok kan suruh dia kelarkan merpati. Satu merpati dia kelar, merpati kedua dia lepaskan. Sepatutnya tak kan? Sepatutnya kalau Tok suruh dia bunuh dua-dua kan? Yes, correct. Tapi apa yang berlaku tidak. Sebab yang pertama itu ialah dia mengikut jalan kejahatan. Yang kedua, dia mengikut jalan kebaikan. Iaitu kalau kita tengok dalam surah Asy-Syams, so wasyamsi wadhuhaha, ada satu ayat disebut fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami mengilhamkan kamu manusia kejahatan dan juga kebaikan. Manusia bila mana dia buat jahat, dia akan cenderung, kalau dia masih ada fitrah, dia akan cenderung untuk bertaubat, dan kemudian dia buat kebaikan. Sesama jugalah dalam konteks Angah yang masih ada fitrah. Yang masih ada fitrah, mula-mula okey aku ikutlah cakap Tok bunuh, dan dia saksikan sendiri merpati tu meronta dan dia rasa bersalah. Now okey tak apalah, merpati kedua ni aku lepaskan. Lagipun bila kadang-kadang kita perhatikan, Angah pun lihat sekeliling, Tok tak nampak aku pun. So tak ada ancaman, so aku menurut jalan fitrah, aku lepaskan burung ni. Okey, dari segi aspek metaforanya lah kan. Thank you. Dari segi dia punya penyampaian mesej tentang fitrah, kebaikan, keburukan, dia nak potong tu kan, itu memang itu mesej yang cuba disampaikan. Okey, dari segi jalan cerita dia, bukan ke Angah dah silap buat dia punya contoh macam arahan Tok tu, benda tu dah kacau Tok punya plan kan, plan kan. Ini satu hal kita boleh memilih untuk berjalan atas jalan yang kita percaya semua tahyul, semua gerak-geri yang diajar oleh sokong atuk dan kemudian dibawa oleh pemburu itu adalah hakikat atau kebenaran. Atau kita boleh memilih untuk mengatakan ini semua tipu daya syaitan. Ya, ini tahyul lah, kebomohan, majis, animisma kan. Okey, ini adalah persoalan yang sangat-sangat halus yang dilakukan oleh pengarah filem ni lah, kalau saudara tengok filem ni. Dan inilah di mana kita kena kembali pada isu alegori tu, representatif siapa dan mengapa mereka lakukan. Apa yang awak buat ini, adakah awak buat ini ke arah memilih kesesatan, atau adakah awak memilih ini ke arah yang baik. Okey, dengan jelas saya pergi dua watak lah. Sebab dua watak ini dengan jelas dipaparkan oleh Azmil dengan orang kata nampak lah kalau mengikut bahasa filmnya. Tengok ada satu watak Angah
waktu dia yang melakukan memotong burung itu, merpati itu, kemudian yang satu tu dilepaskan. Shot dilakukan, dia masuk di dalam sangkar. Okay. Dan kalau lihat sangkar, dia di depan buat POV shot tu, I mean dia melihat kita, tapi dia tak melihat kita lah. Tapi point dia lah, dia lihat tusuk kita depan dan jelas, nampak jelas. Dan kita nampak dia, dan itu kita sedar itu naluri hati dia jelas, bersih, tulus, luhur. Dan kerana itu, beri kemanusiaan itu, dia lepaskan merpati yang lagi satu tu. Jadi dia baik dan tak baik, kita tak tahu pun. Malah kita lihat itu sebenarnya kebaikan lah, kebaikan dia dilakukan. Okey, clue dia kita dapat ni ialah pasal selepas itu, sebab akibat selepas itu, Tok yang kita katakan iblis ni yang memberi pandangan dia lah kepada anak ni. Sebenarnya saya rasa anak tu dah sudah tahu pun bagi saya. Angah tu dia peluknya Angah ni. Nampak tak? Dia peluk Angah tu. Aku macam so itu nampak tak? Sebenarnya ada sisi-sisi yang saya rasa agak berani dan menarik lah yang dilakukan oleh Azmi, sebab dia nak menunjukkan sebenarnya setan pun sayang kat kita. Nampak tak? Sebab dia nampak kemanusiaan. Dah bertahun-tahun dia tu. Sebab itulah Atok tu yang paling tua dalam satu filem. Dia yang paling tua. Sebab dia iblis yang paling tua. Okay? Dia dah lihat daripada Dunia awal dah lama penciptaan dah. daripada Adam sampai ke hujungnya. Ya. Okey. Tengok lagi satu, watak pemburu. Pemburu juga nanti akan ditangkap dalam satu shot di mana dia duduk dalam sangkar tapi dia dalam keadaan gelap. Nampak jiwa hati dia yang kotor, yang hitam. Dia dah tak boleh ada satu babak waktu dia pergi ke lair sangkar rumah Tok lah. Rumah Tok dia diperangkap dalam sangkar tu. Kan banyak sangkar-sangkar. Ada 3 sangkar sebenarnya. Oh. 3 sangkar tu kan? 3 sangkar. Itu pun dah jelas 3 sangkar tu. Yang dia tendang pokok jatuh tu ke? Somewhere there. Dia masa waktu itu ada dialog mak waktu tu tengah bercakap-cakap. Kemudian si pembunuh tu tengah datang ke situ, tapi Tok dah tak ada lah kat situ. Jadi waktu tu kita nampak memang gelap, senja waktu tu malam babak tu. Lagi satu kita boleh tangkap di mana Tok atau iblis tu waktu dia sedang melakukan kerja-kerja dia waktu malam tu dengan api menyala. Api tu dengan jelas adalah simbolisme bagi saya lah, setan lah. Setiap kali kalau ada hal orang kata yang mischief, mesti ada api. Kalau saudara tengok tu. So dalam satu scene tu dia duduk atas sangkar tu. Saudara sedar atau tidak? Dia duduk atas sangkar. Kan sangkar-sangkar banyak. Sangkar-sangkar itu adalah jasad-jasad manusia yang dia tidak dapat memiliki roh-rohnya, iaitu merpati. Tak ada, kosong. Jadi dia hanya boleh duduk meninggi di atas itu. Dan ini yang bagi saya, ini babak-babak yang orang kata menyentuh sangat. Sebab dia nak menunjuk inilah hakikat iblis sebenarnya. Dia hanya boleh boleh berkata, dia boleh cakap dari jauh, dia boleh tunjuk power dia dan buru boleh sesat dalam dunia ni lah, dunia ilmu hitam whatever ni. Tapi tetap roh tu tetap bukan milik dia. Bukan milik setan, bukan milik iblis. Dan dia tahu hakikat tu. Dan kerana itulah antara kenapa dia peluknya budak. So dia kata, orang macam ni kau selamat lah. Kau memang akan selamat. Memang pun budak tu selamat. Kalau tengok pun kesemuanya, budak itu yang sebenarnya tidak disesatkan. Kalau Alung kiranya disesatkan sebab dah masuk dalam alam dirasuk lah dari segi tu. Lepas tu mak dia dah habis, mak dia sendiri mengelar. Dia bunuh diri sebab dia dah putus asa. Jadi bila orang dah putus asa dengan jelas sekali, dah dapat dalam kelubung syaitan lah orang kata. Pemburu tu apatah lagi, dia dah lah melakukan orang kata kejahatan di kampung tu dengan korupsi jiwa dia. Dia ingatkan dia boleh menghidupkan kembali berkali-kali anak dia tu. Dan dia nak lakukan benda yang sama terhadap keluarga tu. Sampaikan iblis tu sendiri menegur dia. Apa pasal kau buat ni? Kau tahu kau buat ni tak guna dah sebab kau punya anak tu dah tak ada. Dia dah point out dah dengan jelas. Yang tu aku tak terfikir yang pemburu tu. Sebab aku ingatkan simple je. Aku ingatkan dia minta dengan Tok untuk hidupkan anak dia semula. Tapi aku tak terfikir tak mustahil dia buat benda ni banyak-banyak kali. Aku macam sebab tu dalam babak yang terakhir Tok ulang 2 perkataan khayal. Dia sebut pertama, dia kata tapi kau khayal cari anak kau. Kemudian di hujung dia sebut jangan khayal dengan yang sementara. Jadi dua tu adalah mempunyai perkaitan yang jelas bahawa pemburu ni dah berkali-kali
terperangkap dalam khayalan dia untuk menghidupkan anak dia yang dia tak nak lepaskan daripada hati dia. Kalau dia lepaskan daripada hati dia, dia boleh selamatkan keluarga tu dan dia boleh hidup bersama dengan dia orang. Apatah lagi bila dalam keluarga tu tak ada ayah, tak ada patriark. Ayah tak ada, patriark tu tak ada. Jadi dia boleh berada dalam keluarga tu dan sama dengan keluarga dan selamatkan keluarga tu, tapi dia tak lakukan dia tu. memilih yang salah. Dia nak masih lagi dia masih lagi tak boleh lepaskan kesementaraan dia tu yang dia miliki, iaitu anak dia, adik dia. Okay. Alright, aku nak sentuh tentang, aku ingat lagi satu scene masa malam dia jumpa adik masuk dalam rumah kan. Lepas tu kan tiba-tiba adik tak pernah bersuara, tiba-tiba dia cakap ada satu perkataan. Bila dia cakap semua pandang. Dia dah sampai. Dia dah sampai. Siapa dia sampai tu? Apa maksud dia? Syaitan lah. Atuk dah sampai lah. Atuk lah sampai. Atuk yang atas yang batu jatuh tu. Itu semua Atuk punya angkara tu. Atuk punya angkara lah. Atuk hanya mencari jalan untuk masuk ke dalam keluarga itu. Sebab itu kita akan nampak peluang sentiasa, Atuk sentiasa, orang kata apa dalam bahasa simbolik dia menguak pintu lah. Dia buka pintu ni, buka pintu tu supaya keluarga tu berhutang budi dengan dia, mencari dia. Malah ada satu baba tu yang sangat sinister bila kita tengok balik. Dia kata, kalau ada apa-apa lah, ada apa-apa kau panggil aku. Okay. Apa tu apa? Maksud dia dah rancang dah. Dia dah buat macam ni, macam ni. So that macam mak dia tu akan cari dia. Sebab tu anak dia cakap, bila kali terakhir kau sujud? Time tu itu antara babak yang paling orang semua gementar gila, takut gila time tu. Especially budak si Mia Farhana. Anak kepada Farah kan. Lakonkan watak Along tu. Part tu pun menarik tau. Bagi Familah, pemilihan casting, you know. Mungkin sengaja, mungkin tak sengaja, tapi kalau lihat, pemilihan pelakon, anak dan mak itu adalah merupakan, memang ada talian secara zahir. Dan suami dan isteri, pemburu dan tok juga merupakan pasangan suami isteri dalam kerana dia. Tapi kita lihat bagaimana anak tu bagaimana iblis boleh membuatkan anak tu menunggang mak dia, dan bagaimana isteri boleh menunggang suami dia. Kalau nak lihat dari sudut itulah. Maksudnya casting dia tu sendiri pun sesuatu. Dia boleh pilih je orang lain. Malah kalau tengok yang isteri Namron tu lebih kurang macam Nadia Nisa je muka dia kan. Boleh je letak Nadia Nisa. Tapi kenapa dia pilih itu? Jadi Emir ni sesuatu lah. Dia sangat halus bermain. Cuma cara kita membaca filem tu lah macam mana. Tapi kita dapat tangkap dah dia buat macam tu sebab dari segi sebab tu ada orang cakap filem ni slow kan. Tapi sebenarnya slow tu kalau untuk kita, dia memberi ruang kepada kita untuk mencari lagi makna-makna yang dia letak dalam image-image tu supaya kita boleh gali-gali lagi. Kalau filem ni cepat, kita takkan dapat benda-benda macam tu. Tapi bagi saya laju dah lancar. Kita laju sebab kita rasa dia punya tu tersusun dengan cantik. Dia macam pak. Tapi kalau orang biasa mungkin tak biasa dengan filem-filem macam ni, itulah fungsi filem alegori. Di mana setiap susunan tu ada maksud dia. Setiap latar, setiap watak, di mana posisinya, apa yang dia cakap, di mana dia duduk, semua tu penting. Dan itu ada kritikan kepada Mada sebab terlalu cepat. Satu hal Mada dia nak buat alegori. Dia memang nak buat kisah alegori Mada tu. Tapi bila dia terlalu cepat, dia dah terlalu banyak benda yang dia nak campakkan, membuatkan kita hilang dia punya parti yang dia nak sampaikan sebenarnya. Sebab tu saya kata Mada di sisi roh tu lebih naik, lebih halus, lebih berfokus, lebih jitu. Okey. Mana ya scene yang menarik dalam filem? Makan dulu. Makan sila. Makan. Adam dilahirkan. Adam adalah manusia pertama, betul? Tapi yang meneruskan kesinambungan Adam bukan Adam. Dia adalah perempuan yang melahirkan. Betul. Kalau tak ada perempuan, tak ada manusia yang akan zuriat Adam akan terputus. Jadi jadi dekat situ kita nampak dalam cerita ni pun kelangsungan iblis adalah menjadi wanita. Maksudnya Tok perempuan, mak dia pun perempuan, adik tu perempuan, Alo tu perempuan. Tapi lelaki dalam tu lebih bersifat apabila lelaki tidak bertindak terhadap perempuan ataupun tidak menguasai perempuan dengan sebetulnya, maka akhirnya dia akan membiarkan bukan menguasai maksudnya inilah apa maksudnya apa ni kan feminis dengan tembak kan. Saya lihat dia lebih pada hal isu patriark
bukan sangat patriarch lawan matriarch, tapi di mana dalam boleh kata tradisi ilmu Quran, boleh kata, atau dalam Islam lah, dalam Islam dengan jelas, dalam hal kita faham dalam hakikat utusan yang menyampaikan kebenaran kepada umat selalunya lelaki. Pilihannya lelaki. Jadi patriarch tu ada maksud yang sangat besar dalam dunia orang Islam. Sebab yang membawa umat ke arah kebaikan, ke arah jalan yang lurus adalah orang-orang yang tertentu yang dipilih inilah. Dalam cerita ini bayangkan yang patriarch itu hilang, imam itu dihilangkan dan seorang wanita terpaksa berdiri untuk keluarga dia. Jadi, dan bayangkan pula wanita ini pula didudukkan dalam ruang hutan yang dikelilingi oleh yang si iblis tu kata dengan kejahatan dan tipu daya dan kesesatan. Jadi apa yang berlaku ialah bagaimana kita nak kembangkan atau orang kata sisi pandang ni, macam mana seorang wanita yang yalah orang kata tak ada orang kata asas atau tempat untuk dipegang, ilmu atau yalah pegangan tu untuk orang kata menghayati atau menjalankan hidup dia. Dengan dia ada 2 anak. So 2 anak ini adalah dengan sasar adalah untuk apa dia harapan atau impian atau apa yang boleh dia kata diturunkan kepada anak-anak ini kemudian untuk meneruskan hidup yang seterusnya. Tapi dalam keadaan ini tidak ada seorang yang boleh membantu jalan tu. Okey. Itu yang perkara kedua. Jadi di sinilah yang persoalan tadi yang Zaid cakap, yang bagaimana contohnya kalau pemburi itu dah melihat jalan, dia kemungkinan akan membantu keluarga ini keluar daripada kawasan hutan dan menemui tamadun, menemui manusia lah, menemui jalan yang betul lah. Itu satu hal. Dan kenapa itu pula kita dengan sengaja lihat iblis itu seorang wanita tua. Sebab wanita tua ini juga lagi sekali orang kata mengikat secara psikologinya. Sebab kalau dia lelaki tua yang datang kepada mak tu, mungkin ada keadaan psikologinya akan lebih terjaga atau boleh percaya ke. Tapi kalau seorang makcik kan, mak tua yang datang, mungkin boleh dipercayai. Jadi sebenarnya ini mengingatkan saya pada dialog di mana mak menyatakan kepada Tok, saya seorang kat sini, saya ada anak-anak pun saya dah pening kepala. Kan elok kalau Tok dekat sini ada orang dewasa yang menemani. Orang dewasa yang menemani di situ dah nampak ada betapa mak tu psikologi seorang wanita lebih dekat dengan seorang wanita yang lain. Jadi kalau ada dia akan rasa selamat. Tapi dalam keadaan macam ni dia tak rasa selamat lah. Dan dengan sengaja pula entah kenapa disusun pula adik itu orang kata wanita yang paling kecil, simbol wanita yang paling kecil. Kemudian Alung pula wanita yang atau anak perempuan yang muda mencapai keremajaan atau kedewasaan. Kemudian maknya yang sudah dewasa, yang sudah melihat dunia kononnya, dan Tok yang kononnya yang sudah habis ada empat phase of life kat situ. Situ dah dapat satu pewarisan lineage of gender lah kat situ. Dan juga hidup sebab persoalan ni tetap akhir bercakap pasal roh, dan ini adalah satu sisi representasi kehidupan lah, kitaran kehidupan macam Zain cakap macam itu. Dan kenapa ada bulan purnama satu contoh, kemudian datang haid sebagai satu contoh, nanti akan ditunjukkan dalam filem ni kan. Itu menunjukkan ini ada peredaran masa dan ada peredaran hidup. Pengalaman itu membesar daripada satu generasi ke generasi yang seterusnya. Okay. Ni macam main blow. Itulah nak baca alegori. Alegori macam itulah cerita dia. Dan sebab tu kita katakan kalau kita minta lagi penambahan ataupun extension untuk karakter, dia akan spoil the whole thing. Sebab apa yang dia dah tunjuk dekat dalam room cukup untuk kita faham, untuk baca sebagai satu alegori yang padu. Sebab alegori ni kita tak boleh baca satu karakter, kita kena baca semua sekali dan keterkaitan antara satu sama lain, baru kita boleh buat satu kesimpulan yang jelas. Sebab at the end of the day, kita tak nafikan orang boleh baca filem macam-macam, tapi apa hal pun, dalam contoh spesifik bagi roh, anda perlu kaitkan tafsiran apa saja anda yang nak tafsirkan tentang roh dengan bahagian terakhir khutbah Tok tu. Kalau anda tak boleh kaitkan dengan khutbah Tok tu, kemungkinan besar tafsiran anda salah lah. Tapi kalau anda boleh kaitkan apa yang anda faham tentang keseluruhan keterikatan antara watak-watak tu dengan khutbah Tok yang terakhir, insya-Allah anda mendapat sesuatu yang besar lah daripada filem roh tu sendiri. Gila. Ya? Ada berapa minit tu? Tak apa, jangan risau. Sebab video ni aku nak buat 1:40 minit. Dia macam sejam 40 minit punya duration. So kalau tak cukup aku
sebab nak nampakkan ni full movie. Oh my god, sejam lebih kan ni. Tapi tak perlu pun jangan nak sejam lebih sebab aku boleh letak extender kan. Saya nak nampakkan dia ni. Okey. Satu lagi yang menarik lah kot. Kutubah Tok tu juga bukan hanya kepada orang sesat, tapi juga kepada penonton yang mungkin first time tengok filem yang macam ni, filem alegori. Dia sebut kau dah nampak banyak petanda. Fuck. Jadi korang pandai-pandai lah susun balik jigsaw puzzle dia untuk you nampak the whole thing. So itu satu yang menarik lah. Emir dia bawa Lakukan yang wow. Emir ni background apa tu? Katarsis yang sampai kenapa kita lihat hal tu ialah waktu Emir sengaja membakar kita penonton. Kalau saudara tengok babak yang akhir tu, waktu khutbah Iblis tu, bila dia cakap dia bakarnya mayat adik dan api tu tiba-tiba tersembur di seluruh tirai, khusus tirai bawah api tu. Lepas tu api tu menyala. Seakan-akan kita sebenarnya penonton dibakar. Kita sedang dibakar dengan khutbah dan jawapan orang kata petanda dan tanda yang disampaikan oleh Iblis tu. Apa lagi? Penamaan watak lah. Dalam ni pun ada penamaan watak ditiberatkan, dia sangat menarik. Dalam kebanyakan, dan benda ni di point out oleh Namron kan. Namron dalam wawancara dia sebut, dia kata dia tak ada nama, dia hanya ada peran watak pembunuh. Tok tu Tok, bukannya dia mak sebut nama Aminah ke apa kan, dia sebut Mak Angah Along, which is akan balik pada peran dia sebagai seorang anak sulung dan anak kedua adik sebagai seorang yang kecil. Itu dah menunjukkan bahasa universal roh, ya? Bahasa universal roh di mana dia boleh berlaku di dalam bangsa apa saja, agama apa saja. Selagi mana anda manusia, anak Adam, cucu cicit Adam Hawa, anda terlibat dalam cerita ini. Itu satu. Yang kedua, kebijakan Emir mengkedepankan genre horror dalam membicarakan isu roh. Sebab roh, kenapa kita rasa seram dalam filem ini? Bukan hanya kerana dia seram sebab dia satu memang hebat sebab dia tak ada jump scare, tapi dia boleh buat menyeramkan. Satu lagi adalah kerana elemen-elemen misteri yang disebutkan. Satu lagi adalah kerana yang paling mustahak bagi saya, yang paling seram bagi saya ialah kita sendiri kalau nak bercakap tentang roh, kita akan rasa something. Sebab you akan cakap pasal hidup dan mati, bukan cakap pasal macam mana aku mati dalam lepas aku makan ni aku mati, then what's next? Apa yang akan jadi kepada aku? Adakah aku akan jadi seperti api yang naik ke langit ataupun jadi abu gugur ke tanah? Itu sendiri dah seram tu. You know, it eventually happen. I'm going to die, you are going to die, but when and how is going, that matters lah kan. So itu yang elemen natural horror tu yang membuatkan kita tersentak, kita terdiam, kita macam dibakar lah. Ayat yang apa, api yang naik ke atas jadi debu apa di tanah tu, masa first aku tengok pun aku macam, wih, apa sial, aku rasa macam sentap gila macam apa. Cuma first time tengok satu lagi setting filem ni sengaja dibuat tak ada masa. Tapi kita nampak lebih kepada bersifat perubawara sikit, ancient. Dengan jelas menunjukkan isu roh adalah isu yang sejak daripada zaman putung berasap lagi orang dah cerita dah pasal benda ni kan. Cuma kamu penonton-penonton di zaman moden ni, ini pun persoalan yang selagi mana kamu manusia baru lahir dan belum kenal Tuhan, inilah persoalan yang kamu kena selesaikan sendiri dan kena hadap. Hadap. Okey. Sebelum ada yang buat andaian kan, sebab aku rasa mesti ada, dah sampai sini mesti ada yang dah fikir kan, korang ni semua ejen Emir ke apa ni? Okey tak? Boleh tak cerita dengan sikit, adakah tak kenal pun. Adakah korang tahu tentang Emir ni sebelum tengok filem roh? Saya tak. Saya ingat Emir ni macam baru keluar UiTM. Tapi lepas tu dia tahu dia buat short film. Dia buat short film. Tengok filem yang RM10 tu macam tengok lagi. Belum tengok. Wih, kita tengok dulu. RM10 kena tengok. Cuma daripada kita tak tengok. Tapi kan dia simple tau cerita dia. Tapi aku faham benda tu berpusing, okay? Tapi apa yang membuatkan
short story tu. Oh, ni cerita short story pula. Short story. Ada Dia pun pusing. Okay. So dia pun pusing. So apa yang membuatkan filem short story tu bagus? Sebab bagi aku tengok macam it's a linear film. Dia biasalah. Benda tu patah balik. Patah balik. Asal. So okey, secara jelas kita tengok filem tu, short film tu dia berceritakan tentang macam mana seorang aunty yang dilihat kaya pergi beli nasi goreng kan dekat kedai Cina tu, dan kemudian anak dia yang kecil, yang naif, yang baru kenal dunia cakap, I nak jadilah macam aunty tu. Itu starting point. I nak jadi macam aunty tu. Tapi you tahu ke macam mana aunty tu jadi macam tu? Kita dapat lihat sisi yang sangat gelap di mana mula-mula aunty budak perempuan tu pergi ke pasar raya kan, kemudian bagi dekat lelaki tu. Dah cerita lah. Lepas tu memang gelap gila. Gelap gila sampai ke naik ke flat lah, apa semua makcik minta hutang lah. Sekali sampai balik ke dia kan. Jadi soal dia, berbaluikah kita untuk mengikut jalan seseorang tu dengan hanya melihat appearance dia saja? Betul. Itu tidak sebut sebenarnya. Dia tak dia. Sedangkan yang betul ialah kita bukan melihat kepada appearance, tapi melihat kepada apa yang dia buat. Kalau dia buat yang baik, kita ikutlah. Kalau yang dia buat yang tak baik, kita jangan ikutlah future. Betul. Tak payah tengok dah tahu. Tapi it's a brilliant short film lah. Yeah. So diorang ni tak tahu tentang Amir ni sebelum ni. Tak kenal pertama. Tapi dengan cara diorang explain filem tu pun dah rasa macam wow, okay, it's unbiased punya ni. Ya. Aku pun terkejut lah sebab diorang ni baru tengok minggu ni tau. Tengok hari Jumaat. Padahal aku dah tengok daripada bulan 2 itu. So aku macam mungkin diorang pun dah tertengok kan itu kan, kena invite apa kan. Lepas tu macam korang tak tengok lagi. Dan diorang pun terkejut baru minggu ni baru diorang dapat tengok macam push. Okay. Dengan reaksi diorang yang macam ni pun aku jadi macam okay, betul lah. Dan yang menarik lagi sebenarnya pada malam tayangan tu kami terlewat 15 minit. Waktu yang awal tu kita dah, masa tu Otok dah sampai rumah dah. Jadi kesimpulan awal kita lihat, tapi walaupun begitu kita dah dapat baca dah apa yang dia masukkan. Jadi pada hari ni kita tengok balik dekat Pawagam, daripada minit awal sampai ke akhir lah, baru lengkap lah bacaan kita. Tapi dalam keadaan bacaan lengkap tu akhirnya bacaan awal tak terjejas sebab menguatkan lagi. Sebab dia memang kuat. Orang seniman yang betul-betul menghargai seni, faham seni dan tahu apa kerja dia sebagai seorang seniman, jejak dia tu tidak akan pernah terhapus. Setiap saat, setiap image dia akan gunakan sebaik mungkin untuk menceritakan apa yang dia nak sampaikan. Dan itu ada pada Amir lah. Itu yang kita bersyukur, bangga, terpegun. Kita harap dia tak tercedok lah lepas ni kan. Jadi macam makin bagus lah. Ya? Aku risau kan ni benda dia viral lah. Lepas tu macam ramai orang pergi tengok. Lepas tu nanti kan jadi macam Tapi itulah point dia. Kita tak rasa salah kalau ada orang nak interpretasi dari satu sisi yang berbeza, satu interpretasi yang berbeza, sebab itu memang itulah adalah tujuan alegori pun. Alegori boleh dibaca dari sisi politik sebagai contoh, dari sisi psikologi, dari segi seksual, dari segi macam dalam cerita ni jelas matriarch lawan patriarch atau orang kata hal feminisme. Sebelum kita pergi jauh, patriarch tu benda. Okay. Gender. Patriarch tu maknanya pihak lelaki yang menjadi ketua atau dominasi dalam satu keluarga atau ruang atau masyarakat. So selalu kita kata macam masyarakat patriarch tu maknanya masyarakat yang selalu lelaki menjadi ketua ni. Bagi contoh, matriarch ni lebih wanita lah, wanita keibuan. Okey. Maksud kalau korang tak tahu lah. Sebab benda tu selalu orang baca filem macam tu jugalah kan. Contoh macam orang cakap Maleficent is a very femme fatale punya cerita pasal matriarch punya ni. Bagaimana semua lelaki dalam tu dihina kan. Yang diangkat ialah wanita-wanita. Macam tu lah. Dan benda tu memang secara sedarnya kalau di barat memang sentiasa dibicarakan lah. Sekejap. Maknanya filem ni ke arah patriarch ke matriarch? Ke dua-dua?
saya nak cakap. Dia campuran lah kot. Ya, dia campuran. Dia macam ni, dia lebih mengutarakan faham je lah kan. Maksud dia tidak sebelah siapa-siapa. Dia cuma dari sudut dia tak kata laki lawan perempuan, laki mesti benar atau perempuan mesti menang. Tapi dia sebut dari segi sudut apabila perempuan bila perempuan masuk dalam situasi macam ni, dia akan tend untuk jadi macam ni. Lelaki kalau dia masuk dalam macam ni, dia akan tend jadi macam ni. Jadi dan dalam kisah roh pun kita nampak actually sebenarnya lelaki atau perempuan dua-dua ada sisi kuat dan lemah dia. So at the end of the day actually kita sebagai manusia, bukan sangat kita sebagai lelaki atau perempuan. Contohnya macam dari sisi politik lah, kalau kita nak lihat alegori, politik selalunya berkaitan dengan pengaruh dan mempengaruh. Kita boleh tengok dalam filem ni siapa yang mempengaruhi siapa dan siapa yang dipengaruhi. Sebelum tu, ini menarik. Poin yang pengaruh-pengaruhi menarik sebab dalam bahasa Arab politik dinamakan sebagai siasah. Jadi dari perkataan sasa yang susu, siasatan. Bermaksud sasa tu asal dia perkataan tu bermaksud memikat perempuan. Jadi politik ialah seni untuk memikat manusia. Jadi dalam konteks ni kita lihat secara jelas macam mana Tok memikat keluarga tu. Dia memikat mak dia, memikat Anga, memikat Along untuk masuk ke dalam pengaruh dia. Jadi dari segi politik tu memang jelas lah bagaimana seorang wanita mempengaruhi wanita yang lain, bagaimana seorang wanita mempengaruhi satu komuniti. Ada satu momen tu masa Tok dah berada kat dalam rumah. Lepas tu dia minta si pemburu belah kan. Time tu aku dah fikir macam rasa tu sebab ni kali kedua aku tengok, aku dah tahu Tok tu siapa. Macam holy shit, time ni diorang dah benarkan ni jaga rumah aku ni. Macam ni lah lain ni. Dan yang menarik, Tok berada di posisi yang sama di mana adik menghalang Along daripada masuk ke rumah. Ya, adik yang masa Along dirasuk dalam halusinasi dalam dunia khayalan dia tu, kan dia nak try masuk rumah, dia nak lari daripada syaitan, tapi dia nak masuk rumah tapi tak boleh sebab ada adik dekat pintu tu. Sama lah Tok pun kat pintu tu juga. Oh shit. Dah masuk dia rumah tu dah dikuasai oleh syaitan. Tanda awal kita boleh lihat yang waktu batu tu jatuh mengetuk atap rumah tu lah, maknanya tu baru belum masuk lagi ni, baru mengetuk kat luar. Baru kat luar. Kalau dalam dunia barat tu dia panggil rappings lah, atau ketukan-ketukan hantu lah. Jadi paginya tu melihat kalau mereka tu terpikat dengan so-called iblis, ialah bila iblis tu suruh je tolong angkat batu-batu tu, dan dia angkat. Memang siap. Jadi dia dah masuklah dalam dunia iblis tu, perangkat iblis tu. Dan tanpa menafikan filem ni memang kalau tengok sekali kita sebab ada juga review-review kan yang menyatakan filem ini ada plot hole lah dan sebagainya. Saya rasa itu tak adil lah bagi Amir. Atau filem ni kita kalau kita tengok sekali, saya rasa semua orang akan bersetuju bahawa telah dibikin dengan sangat cukup cantik. Sound dia power, cinematography dia power. Cuma cerita dia tu, memang cerita dia memang kena tengok dua kali. Tengok dua kali baru kita akan dapat balik. Sebab kali pertama kita tak tahu Tok tu iblis. Jadi bila mana kita tengok fokus, kita takkan rasa kita takkan tengok lihat sisi Tok tu sebagai seorang yang antagonis. Tapi bila kali kedua kita tengok, kita akan nampak daripada awal gerak-geri Tok tu sangat halus dan memang setannya iblis ni. Cara dia pegang, cara dia main mata. Dia main, kalau orang biasa, kalau drama biasa, kalau nak tengok dia tu ada sinister, dia akan buat muka. Memang dah tahu kan. Ni tidak ya. Tok memang secara sengaja memegunkan wajahnya, menunjukkan kasih sayangnya. Dan itulah iblis. Waktu masa terakhir tu aku takut gila tengok muka Jun. Masa dia dekat atas bukit tu duduk adik ni. Muka dia dah sebenarnya berubah. Muka dia daripada awal lagi, kalau kita tengok dari sisi iblis kita dah takut dah. Macam ni permainan iblis. Kita ingat dia penyelamat, tapi rupa-rupanya dia jahat kan. Lagi satu yang menarik, kalau kita lihat dalam filem ni yang jelas lah, dia main dengan unsur Melayu yang sangat jelas. Api itu umpama bagi saya syaitan jin atau bayangan-bayangan mainan syaitan. So kalau dilihat dalam kebanyakan bapa-bapa dalam filem ini,
apa-apa yang berbentuk dengan mainan api itu, walaupun si Along memegang pelita tu pun kita dah tahu dah tujuannya dia akan masuk ke jalan sesat. Dan akhirnya pun api itu yang merosakkan dan menghabiskan rumah. Yang ini itu menunjukkan kejayaan keseluruhan dunia hidup, kesemua manusia dalam tu habis di dalam orang kata genggaman iblis sebagai contoh. Dan api itu juga membina bayang-bayang yang tadi Zain cakap tu, yang bayang-bayang besar tu kan. Jadi sebab bayang-bayang itu adalah ilusi. Ilusi ini adalah mainan syaitan yang dimainkan dalam mimpi-mimpi, halusinasi beberapa babak-babak dalam filem ini kalau diteliti dengan betul. Jadi semua halusinasi itu adalah datang daripada syaitan bagi saya lah. Satu. Kemudian kedua, tanah. Tanah jelas dia kata berkali-kali ialah manusia rangka manusia, jasad atau ialah hakikat bekas manusia dicipta dan bekas. Satu hal yang kita boleh bezakan ialah syaitan tu memberi benda pertama yang dia bagi dekat rumah tu, keluarga itu ialah batu. Batu itu berbeza dengan tanah. Syaitan duduk di atas batu. Nampak tak? Syaitan tu kadang-kadang kalau kita lihat iblis dia duduk atas batu. Masa bila? Dia kosong. Batu tu tak boleh buat apa-apa. Tanah kita boleh bentuk. Nampak tak ketelitian dalam Al-Quran nak kata betapa manusianya hati tu batu sampai ke tahap kau ni lagi teruk daripada batu kat sungai. Sebab batu kat sungai, sekuat-kuat batu kat sungai pun bila air lalu dia boleh buat bentuk. Tapi hati manusia lebih keras daripada tu. Kalau bila dia keras, tak katakan betapa degilnya batu ni atau berprinsipnya. Jadi setan dia sukalah batu-batu ni sebab nak menunjukkan dia setan memang degil. Dia kan pemburu cakap dia tu berdendam dan sebagainya. Dia sampai ke sudah walaupun dia tahu Tuhan tu dah Tuhan dan dia tahu bahawa sementaranya akan berakhir, yang kekal adalah abadi, dia masih berdegil juga nak pertahankan kesesatannya. Kemudian kita tengok pada angin. Angin selalunya berkait dengan alam yang berbeza lah dengan kita, atau dalam hal ni dengan jelas roh lah. Siapa yang ditampilkan kat sini, nak tak nak merpati yang dalam sangkar tu lah. Sebab merpati terbang. Jadi banyak kalau scene yang berkenaan burung terbang atau tu berkenaan tentang roh. Dalam yang terlepas. Semalam pokol aku ada sebut pasal roh tau. Semalam ke kemarin okey. Kenapa cerita ni roh, sedangkan dalam keseluruhan filem tu kita tak nampak, kita tak digambarkan tentang roh. Cerita kita pasal baliklah kepada hakikat bila mana seorang seniman tu dia buat craft dia buat ciptaan seni dia. Sebagai contohnya seorang penyair atau seorang novelis pun, dia boleh menulis sepanjang-panjangnya puisi dia, karangan dia, tapi bila sampai part jodoh dia akan ambil masa yang mungkin lebih lama daripada hasil karangan dia. Sebab apa? Sebab dia menjadi tanda ataupun petunjuk awal yang paling utama untuk kalian melihat dari perspektif yang mana. Jadi bila mana Amir memberikan jodoh filem ni sebagai roh, nak tak nak kita kena mengikut panduan itu untuk kita memahami apa yang cuba Amir sampaikan. So dalam konteks roh dan secara jelas Amir menyatakan alegori dari sudut pandangan Islam, walaupun dalam cerita tu memang tak ada langsung Islam walaupun sedikit kan, melainkan itulah cerita. In fact masa pasal iblis pun dia tak cakap pasal Allah Muhammad kan, tak ada langsung. Kalimat awal tu je. Kalimat awal tu je yang dia sebut bagi hina sikit kan, pasal iblis yang kata aku lebih baik daripada api, aku lebih tanah, kita ada sebut pun dan aku akan sesatkan manusia sampai hari kiamat, that kind of stuff. Tapi secara jelas Amir memang membawa pandangan Islam. Itu pertama. Jadi kita kena tengok apa pandangan Islam terhadap roh. Perkara paling mustahak yang kita kena faham, roh dalam agama kita, dalam Islam, kalau kita ikut Al-Quran, adalah merupakan antara satu-satunya perkara yang Allah secara jelas menyatakan bahawa roh adalah urusan Tuhan. Dan maklumat kepada kita yang kita terima hatta melalui Rasulullah SAW adalah merupakan sedikit sahaja. So antara maklumat yang utama tentang roh yang kita semua orang Islam kena faham adalah roh ni sebelum kita diciptakan datang ke dunia, kita ada jasad kan, maksudnya daripada air mani kemudian jadi daging. Kemudian dalam Quran sebut baru diciptakan roh. Jadi kita kan tanya roh tu kan dari mana? Maksudnya ciptaan roh tu telah ada sebelum jasad kita diciptakan. Dan ini memang dijelaskanlah oleh banyak ulama, terutamanya seperti contohnya Imam Ghazali. Dia sebut ada dua peringkat roh.
roh yang pertama diciptakan oleh Tuhan dan Tuhan cipta roh, dan kemudian roh-roh ini berinteraksi dengan Tuhan secara langsung. Dan dalam Al-Quran memang ada sebut di mana roh-roh ini berada di hadapan Tuhan dan Tuhan berkatakan bertanyakan kepada roh-roh, alastu bi rabbikum, tidakkah aku ini merupakan Tuhan kalian? Roh-roh pun menjawab, bala syahidna, bahkan memang betul kami menjadi saksi. Nah, selepas itu mereka ini, roh-roh ini ditiupkan ke dalam jasad, dan bila masuk dalam jasad, roh masuk dalam jasad, kan ada macam penghalang, jasad kita adalah penghalang kan. Jadi di situ interaksi dengan Tuhan sudah ada hijab. Sudah ada satu tembok penghalang, di mana itulah misi manusia, iaitu untuk memecahkan tembok itu supaya kita dapat berinteraksi dengan Tuhan secara langsung sebagaimana azali. Jadi dia macam kita main game lah. Kita berasal daripada interaksi langsung kepada Tuhan. Now end game dia, kau boleh balik tak semula ke roh kau tu boleh balik semula keadaan sebelumnya. Dan itu juga kita boleh lihat macam mana kenapa Allah tak cipta Adam terus hantar ke bumi. Kenapa kena ke syurga dulu? Sebab Tuhan dah beritahu dah, end game manusia adalah ke syurga. Jadi kau asal daripada syurga. Nah, lepas tu kau buat maksiat dan sebagainya, kau datang ke bumi. Nah, sekarang misi kau adalah untuk kembali ke syurga. Jadi soalnya sama ada kau berjaya ataupun tidak. Sama juga dalam roh, sama ada kau nak memilih sementara ataupun abadi. So abadi itu ada dengan maksud apa saja kau buat untuk akhirat. Apa maksud apa saja kita buat untuk akhirat? Bermaksud bukan kita tinggalkan dunia, tidak. Game dia, rule dia ialah apa yang kita buat kat dunia akan efek akhirat kita. Betul? Jadi kita kena buat mengikut yang sepatutnya lah dekat dunia ni supaya akhirat kita okey. Jadi kalau Tuhan kata okey, kalau kau nak mencari ke akhirat kau kena buat macam ni. Jadi kita buatlah macam tu. Kalau kau tak nak gagal ke akhirat, kau jangan buat macam ni. Jadi kita jangan buatlah macam tu. Supaya at the end game kita roh kita dapat berinteraksi langsung dengan Tuhan, dan roh kita akan kembali ke syurga macam mana Adam pernah sampai ke syurga dulu. So the whole point is about that lah. It's about bagaimana manusia menyucikan roh dia. You know, kita dah masuk, dah ada hijab, penghalang dan sebagainya, macam mana kita nak sucikan roh kita? So ada manusia yang macam angah, which is dia fitrah. Dia mengikut fitrah, dia tak ada dosa pahala lagi. Dia mengikut tuntutan fitrah. Apa yang Tuhan bagi kat dia ilhamkan, dia buat. Ada juga yang tahu buruk dan baik dan sebagainya, tapi tetap juga nak memilih kesementaraan, macam si pemburu tu nak juga tak nak lepaskan anak dia tak boleh lepas. Dan ada juga yang mempunyai banyak sangkaan. Mak banyak dia sangka. Kan ada satu part anak dia tanya, kenapa mak tak bagi tanya je pemburu tu? Dia datang daripada mana, apa yang dia buat. Tapi mak dia tak nak. Mak dia tak jawab sebab apa? Mak dia mendahulukan sangkaan daripada mendahulukan perbuatan untuk bertanyakan kepada pemburu. Sebab mungkin dia ada pengalaman lepas dengan lelaki. Ni isu patrick balik lah. Okay? Dia mungkin ada persepsi dengan lelaki yang lelaki ni akan ada banyak alasan dan sebagainya. Tapi kalau dengan Tok okey je. Terus ada masalah, pergi cari Tok dulu. Sebab yelah, dia mungkin rasa jiwa dia sama dengan sama perempuan. Jadi dekat situ itulah kita sebagai manusia, kita yang mana satu? Adakah kita pemburu? Adakah kita mak? Kita tu adalah angah. Tapi rasa kita dah dewasa ni, kita dah antara mak atau pemburu lah. Jadi mudah-mudahan kita terlepas lah daripada daripada mengikut jalan Tok lah. Itulah sikit sebanyak lah pasal roh. Gila lah. Dia lagi deep daripada tengok Munafik ni. Okay. Oops. Tapi potong lah tu. Kalau korang tengok aku punya tweet tentang filem Roh ni, kan aku ada compare kan filem Roh dengan Munafik. Di mana Munafik tu filem yang jenis show and tell, direct punya dakwah yang semua orang boleh faham. Semua orang boleh faham, oh kita tak boleh munafik, kita kena lepaskan. Once kalau ada orang yang kita sayang meninggal, kita tak move on, benda tu jadikan kita munafik. So untuk filem Roh ni, dia punya dakwah tu lagi deep, tapi dengan cara yang sama-sama. Kita tak berapa nak nampak, kita kena sendiri yang ni. So kalau bagi korang, adakah kau bersetuju dengan tweet aku yang kononnya filem Munafik tu show and tell, tapi Roh ni show show yelah, tak tell. Dia show tapi tak tell lah. Dan itu merupakan fungsi sinema. Sorry to say, itu adalah fungsi sinema. Kita kena faham, asal sinema bukan pada dialog. Ya. Asal sinema ialah pada image. Sebab itu filem bisu start dulu. Kan? Charlie Chaplin. Kita boleh tengok Charlie Chaplin, tak dengar apa-apa, tapi bila gerak pada kadar boleh faham dan boleh
boleh rasa kagum. Macam mana dia buat macam tu kan? Zaman itu kan. Sebab dia adalah image. So image tu yang penting. Kemudian baru datang bunyi. Dan bunyi itu pula datang kalau kita tengok dalam roh, saya baca yang IMDb punya facts, dia cerita sebut kata dia tak guna dub, dia tak guna dubbing, dia guna sound production. Yes. Habis tu macam mana dia tak dalam tahu. hukum? Tapi memang jelas kita dengar sound production kan. It's sound production secara langsung. Bermaksud pilihan dia juga untuk letak suara macam tu untuk menggambarkan bagi saya secara jelas keuniversalan filem tu sendirilah, supaya kamu rasa real. Sebab tu Zaf ada sebut kata yang dia tengok roh macam dalam hutan kan. Sebab itu memang tak. Aku ingat, aku selama ni ingat tak, itu betul lah. Dia orang memang ambil sound daripada actual recording. Kalau saya salah, IMDb salah. Okay. Sebab selama ni aku ingat kan dia orang ambil shot yang image ni, video je tau. Audio dia orang buat studio. Maksudnya dia orang kena buat balik bunyi-bunyi jalan, bunyi mungkin dia cuma rasa dari segi adunan suara masih lah. lagi sound production. Okey. Kejap aku cakap ni kan. Macam mana kamera tu semua nak masuk dalam hutan ni? Yelah. Itu tak nafikan, tapi dalam arti kata lain yang penting ialah yang mustahabnya ialah dalam roh bunyi juga bercerita. Itu point dia. Dia bukan meletak aje. Dia ada bercerita dan mempunyai maksud tertentu. Yang paling jelas ialah bunyi ketukan. You know? Push. Okay, tengok terus fahamlah. Seram kan. Semua scene tu kan. Itu memang power lah. I mean memang international level lah ni. Okay, dalam dunia barat kalau kita tengok terutamanya cerita-cerita horror, dia bila dia bermain tentang hidup, mati dan hidup, bagi dia ialah selepas kematian itu adalah merupakan tidak ada apa-apa kan. Jadi selagi mana kau hidup, kau celebrate lah hidup kau. Live life to the fullest. Live life to the fullest. In French bagi c'est la vie, you know. So sebab tu dalam contohnya filem macam Midsommar, kita lihat macam mana walaupun perakhiran tu adalah kematian, tapi bagi mereka ia merupakan satu kegembiraan. It's celebration of life. Sebab tu dia angkat si Dani ke apa kan yang perempuan tu kan. Sebab bagi mereka ialah menuju ke kematian itu adalah merupakan sesuatu yang kau perlu hidup sehabis-habisnya. Sebab lepas tu kau dah takkan rasa dia akan seronokkan. Sebab bagi dia orang lepas habis tu dah tak jadi apa-apa lah. Kau jadi baja tanah. Aku jadi baja. Okay. So what is the relationship with roh? Relationship with roh is that roh beritahu kat kita bahawa apa yang kita hidup sekarang ini hanyalah sementara, dan selepas itu kita akan berdepan dengan impak apa yang kita dah lalui dalam kehidupan dunia. Jadi dia dari sudut tu nak mengatakan bahawa selepas alam kehidupan ini ada lagi alam yang berkekalan yang perlu kau hadap dan kau kena hadau. Di mana pada waktu sekarang ialah yang waktu kau kena prepare lah untuk menghadapi keabadian tu. Jadi sebab itu Tok secara jelas di hujung roh kita lihat siapa yang hidup. Yang hidup adalah Tok dan juga Alok, yang merupakan ejen iblis. Jadi kenapa mereka hidup? Sebab mereka hidup di dunia yang merupakan sementara. Dia dah beritahu sementara itu milik kami kan. Jadi milik syaitan, milik iblis. Memang sementara itu milik kita. Tapi kepada manusia biasa macam kita, sebagai hamba Tuhan dan sebagainya, kehidupan kita yang sebenar ialah kehidupan di hari akhirat. Di mana apa yang kita buat kat dunia akan bagi impak kita di keabadian lah. So point dia ialah di hujung tu sama ada kita hidup dalam abadi nanti sebagai api yang menjulang ke langit. Langit tu syurga. Lepas tu syurga 7 petala langit, no? Kalau atau abu ke tanah. Tanah tu adalah merupakan simbolik kepada neraka 7 petala bumi. Jadi dekat situ kita dah nampak beza antara tu kan. Dan alegori Islam pun dalam konteks syurga neraka, langit dan bumi. So antara sama ada roh kau tu diangkat ke langit, tapi Isa pun diangkat ke langit. Kalau cerita pasal Isra Mi'raj dan langit, Nabi Idris diangkat ke langit, menunjukkan simbol yang kau bahagia di atas. Tapi kalau kau terbenam ke bawah, muka dan nakir benam kan. Kalau kita ada cerita-cerita alam barzah tu, itu menunjukkan penderitaan lah yang kita akan hadapi disebabkan kita salah membuat pilihan secara sedar ketika mana di dunia. Itu kemungkinan roh tu dia menampilkan hakikat sinema yang sepatutnya lah dalam filem lain lah. Sebab meta sinema juga ni. Ia hanyalah satu pengalaman yang sementara yang perlu kita faham untuk kita bawa hakikatnya untuk mencari keabadian.
Dan kalau kita ikut dari sudut tu, meta cinemanya, ni salah satu angle yang kita boleh lihat yang kita tak kupas panjang, iaitu bagaimana Roh, kita melihat Roh sebagai sebuah filem dalam masa 80 minit tu saja. Itu adalah sementara. Selepas itu, macam mana kita ambil roh tu adalah merupakan keabadian. Jadi kalau kita ambil tu sebagai suatu pencerahan, sebagai satu maksudnya hidup aku ni bukan hanya jalan keluar daripada hutan dunia ni. Maksudnya kita berjaya faham filem roh lah, dan filem roh tu memberi impak kepada kita bahawa kita dah masuk ke dalam wilayah untuk kita mencari, untuk kita menyucikan roh kita agar kita dapat masuk dalam dunia keabadian dengan penuh kebahagiaan lah. Tapi kalau kita tengok roh, lepas tu kita tak faham, lepas tu kita biar, maksudnya pengalaman sementara dekat sinema tu sia-sia lah. Sia-sia lah, tapi tak apalah kalau tapi anda tak bingung apalah, macam mana ada masih dalam hutan lah, kiranya tak keluar lagi dalam hutan. Itu so ya, terror ini ni. Itu lah bila orang seni buat betul-betul kerja seni dia sampai ke tahap tu Allah bagi ilham dia kita untuk kita baca filem dia lah. Itu tak pelik lah, tak pelik. Alright, thank you. Alright, itu saja untuk hari ni. Thank you very much for watching. Kalau korang Zaf harap semua persoalan korang tentang filem Roh tu dapat terjawab. Dan thank you very much to Zaim dan juga Fadli sebab sudi untuk ditemu ramah untuk spoiler talk ni. So yeah, apa pandangan you guys tentang filem Roh ni? Korang boleh tinggalkan korang punya pandangan tentang filem Roh. Korang boleh pergi komen kat bawah. So jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe channel Pure Pixels. Dan jangan lupa pada Zaf vlog akan datang. Thank you guys.